Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati, panel juri Second International Multidisciplinary Academic Conference IMAC 2022 dan juga rakan-rakan pembentang sekalian. Kumpulan kami iaitu terdiri daripada Puan Salimah Saling dan saya, Puan Aisyah binti Abdul Ghaffar daripada Politeknik Kota Kinabalu akan membentangkan satu tajuk kajian iaitu Teori Keusahawanan, sejauh mana praktikalnya dalam kalangan pelajar. Kita mulakan dengan abstrak. Sejak kebelakangan ini, pendidikan keusahawanan telah menjadi perhatian banyak institusi pengajian tinggi. Banyak perkara yang diterangkan seperti kepentingan, kelebihan teori dan juga galakan untuk menjadi usahawan. Namun begitu, sejauh mana pembelajaran berkaitan keusahawanan telah mendorong pelajar untuk menjadi usahawan secara praktikalnya. Hasil kajian mendapati bahawa ramai pelajar telah menjadikan keusahawanan sebagai topik perbincangan harian. Dapatan kajian ini akan membantu pembuat dasar, ahli akademik, pensyarah keusahawanan dalam membentuk pendidikan keusahawanan dalam sistem pendidikan tinggi yang lebih sistematik. Lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik yang lalu iaitu COVID-19. Kajian ini dijalankan untuk menilai sejauh mana tahap aplikasi teori keusahawanan dalam kalangan pelajar di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Sampel kajian adalah terdiri daripada 142 pelajar diploma sepenuh masa yang telah dipilih daripada pelbagai jabatan di Politeknik Kota Kinabalu menggunakan pensampelan mudah. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan borang selidik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Seterusnya kita teruskan dengan pengenalan. Objektif kajian adalah untuk menilai sejauh mana tahap aplikasi teori keusahawanan dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi. Kajian ini adalah penting untuk menilai semula kurikulum berkaitan dengan kursus keusahawanan. Menurut Nasharuddin dan Harun 2010, institusi pengajian tinggi seperti kolej dan universiti telah menyinari nilai pendidikan keusahawanan adalah satu perkara yang penting sebagai kerjaya. Melihat pendapat Leffler 2009, Barba Sanchez et al. 2016, Osterberg, Van Praag dan Sejesten 2010, kepentingan mempelajari teori-teori keusahawanan di institusi pendidikan telah dibincangkan dalam banyak kajian. Dan terakhir sekali, Lee dan Wu 2019, pendidikan keusahawanan yang dipelajari juga dapat menambahkan lagi kemahiran pribadi seseorang. Melihat kepada skrin, penyataan masalah yang kami menggariskan adalah keperluan pendidikan keusahawanan telah banyak dibincangkan dalam kajian Lee et al. 2005, Henry et al. 2005 dan Aros Gundet 2011. Walau bagaimanapun, masih terdapat pendapatan mengenai bagaimana pendidikan harus diberikan. Bagaimana kesan pendidikan keusahawanan kepada pelajar? Terdapat perdebatan mengenai peranan universiti dan sekolah perniagaan dalam menyumbang mereka dalam pendidikan keusahawanan oleh Kirby 2004. Oleh yang demikian, penyataan masalahnya adalah sejauh mana praktikalnya dalam kalangan pelajar. Kajian ini dilaksanakan melalui metodologi kajian seperti berikut. Responden daripada Jabatan Perdagangan, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Mekanikal, Elektrik serta Jabatan Pelancongan dan Hospitality menggunakan pensampilan mudah. Item diukur adalah dalam menggunakan skala Likert 4 poin, di mana 1 adalah jarang-jarang, 2 adalah kadang-kadang, 3 adalah kerap kali dan 4 adalah tidak pernah. Metodologi 1 menyatakan bahawa kajian kuantitatif yang dijalankan dalam bentuk tinjauan. Metodologi 2, 142 pelajar diploma sepenuh masa yang terdiri daripada 38 orang lelaki dan 104 orang perempuan. Dan metodologi ketiga adalah item-item soal selidik diadaptasi dari kajian Nen, Zelle, Moraka dan Moore 2016. Lihat hasil kepada kajian ini. Didapati bahawa latar belakang responden bagi jandina, 104 orang responden adalah perempuan iaitu sebanyak 32.2%, manakala pelajar lelaki pula memperolehi 34 orang responden iaitu sebanyak 26.8%. Ini juga didapati bahawa pendapatan ibu bapa dikira juga sebagai hasil kajian di dalam soalan-soal selidik.
90.1% iaitu 128 orang responden telah mempunyai pendapatan pelajar sebanyak RM1,000 sehingga 4,849. Manakala 13 orang responden iaitu 9.2%, lingkungan pendapatan ibu bapa mereka adalah sebanyak RM4,850 sehingga RM10,959. Manakala jumlah yang sedikit iaitu satu responden 0.7%, pendapatan ibu bapa ialah RM10,960 dan ke atas. Bagi hasil kajian untuk tahun pengajian, 14 orang responden iaitu sebanyak 9.9% berada di tahun pertama pengajian, 61.3% iaitu 87 responden berada di tahun kedua pengajian dan 28.9% iaitu seramai 41 responden berada pada tahun ketiga pengajian. Kita teruskan dengan hasil kajian HPNM iaitu keputusan peperiksaan pelajar iaitu responden. 5 responden iaitu 3.5% memperolehi 2.00 sehingga 2.99 HPNM. 34 responden iaitu seramai 23.9% pelajar memperolehi HPNM sebanyak 3.00 sehingga 3.33. 53 responden iaitu seramai 37.3 memperolehi HPNM sebanyak 3.43 sehingga 3.67 dan 50 orang responden iaitu sebanyak 35.2 telah memperolehi HPNM sebanyak 3.43 sehingga 3.67. Bagi hasil kajian responden yang mempunyai perniagaan sendiri, didapati bahawa 20 orang responden sahaja yang mempunyai perniagaan iaitu sebanyak 14.1%, manakala majoriti 122 responden iaitu sebanyak 85.9% tidak mempunyai perniagaan sendiri. Walau bagaimanapun, kami telah dapati bahawa 112 responden iaitu sebanyak 78.9% responden tidak mempunyai keluarga yang mempunyai perniagaan sendiri, manakala 30 orang responden mempunyai perniagaan sendiri bagi keluarga mereka. Seterusnya, hasil kajian berkenaan dengan praktikal keusahawanan kepada pelajar, kesan daripada hasil pembelajaran teori keusahawanan sepanjang pengajian. Untuk dapatan kajian iaitu kerap membaca buku berkaitan keusahawanan, jarang-jarang mencatatkan persen yang tertinggi iaitu 46.5%, manakala kerap kali mencatatkan persen yang terendah iaitu 2.8%. Seterusnya, dapatan pernah menerangkan kepada keluarga bahawa pelajar tidak ingin bekerja makan gaji. Dapatan yang tertinggi mencatatkan tidak pernah iaitu sebanyak 31.7%, manakala dapatan yang terendah iaitu kerap kali iaitu 20.4%. Kita teruskan kepada dapatan pernah menerangkan kepada keluarga bahawa pelajar tidak ingin bekerja dengan mana-mana jabatan kerajaan ataupun syarikat selepas tamat belajar nanti. So, dapatan yang tertinggi tidak pernah mencatatkan 54.2%, manakala kerap kali mencatatkan dapatan yang terendah 9.9%. Hasil dapatan kajian seterusnya telah mencuba memulakan sesuatu perniagaan mencatatkan perseratus tidak pernah sebanyak 30.3%, manakala kerap kali mencatatkan 15.5%. Saya teruskan dengan hasil dapatan kajian iaitu pernah cuba membentuk kumpulan untuk memulakan sesuatu perniagaan. Persen yang mencatatkan persentase yang tertinggi iaitu 34.5% iaitu jarang-jarang, manakala kerap kali sebanyak 15.5% mencatatkan peratusan yang rendah. Saya teruskan dengan hasil dapatan kajian iaitu pernah cuba membentuk kumpulan
untuk memulakan sesuatu perniagaan jarang-jarang mencatatkan 34.5% sebagai persentase yang tertinggi, manakala kerap kali hanya mencatatkan 15.5% sahaja. Seterusnya, hasil kajian mengenai pernah membuat anggaran berapa modal yang anda perlukan untuk membina satu rangkaian perniagaan dan membuat pemasaran kadang-kadang mencatatkan 31.7% sebagai persentase yang tertinggi, manakala kerap kali dan tidak pernah merupakan catatan yang hampir sama, iaitu 20.4%. Saya teruskan dengan hasil dapatan. Pernah berbincang dengan seseorang untuk menjadi usahawan, kadang-kadang mencatatkan persen yang tinggi, iaitu 36%, manakala tidak pernah 15.5% sahaja. Apa yang boleh kami simpulkan hasil daripada keseluruhan kedapatan kajian kami, di mana kajian ini dilakukan terhadap pelajar Politeknik Kota Kinabalu yang telah didedahkan dengan program-program keusahawanan. Merujuk pada jadual 2 item 4, iaitu hanya 30.3% sahaja pelajar yang tidak pernah mencuba untuk membuka perniagaan. Di mana dapatan ini juga menunjukkan bahawa program-program keusahawan yang kerap dijalankan di Politeknik Kota Kinabalu telah mendorong mereka untuk memulakan perniagaan mereka sendiri. Seterusnya, dalam membentuk pendidikan keusahawanan dalam sistem pendidikan tinggi yang lebih sistematik, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 ini, hasil penemuan kajian ini mungkin sangat berguna bagi pembuat dasar, ahli akademik dan seterusnya kepada pensyarah-pensyarah keusahawanan dalam membentuk pelajar menjadi seorang usahawan.